Apa hukum menyentuh Quran semasa ketiadaan wuduk? Haram sentuh Quran dengan ijma' mazhab Pak Hambali, Syafi'i, Maliki, Hambali. Faham? Lepas mari ustaz tu, ustaz ni, qadi tu, qadi ni kata tak apa pula, tahuk lalang lauk tu. Kerana sepakat Pak mazhab. Ni imam-imam besar, bukan imam surah kapung. Imam mujtahid. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Haram sentuh tanpa wuduk. La yamassuhu ilal mutahharun. Allah kata tiada menyentuh Quran melainkan orang yang disucikan. An la yamassal Qur'ana illa tahirun. Hendaklah tidak dipegang Al-Quran melainkan orang yang tahir. Jadi Quran tidak boleh dipegang melainkan oleh orang yang tahir. Dalam erti kata lain, siapa yang pegang Quran tak tahir, salah. Jadi timbul dua mazhab sekongkolan di kalangan para ulama. Sebelum tu nak kena bahas dulu. Apa maksud tak boleh pegang ni? Pegang maksud Quran. Quran itu mushaf tu. Kalau ada buku, ada dalamnya ayat Quran, dia tak panggil mushaf, dia tak panggil Quran. Yang tu dia panggil buku lah. Quran yang ni kitab yang sempurna. Di dalamnya ada Quran. Tak boleh dipegang melainkan dengan tahir. Tahir. Ulama bahagi kepada dua. Satu, mazhab jumhur. Jumhur ni adalah mazhab Hanafi, mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Empat mazhab kata nak pegang Quran berdasarkan hadis ni, dan saya akan sebut hujah yang lain, wajib ada wudu. Faham? Wajib ada wudu. Lagi ada mazhab yang kata tak wajib wudu, tapi mazhab ni terlalu minoriti. Terlalu minoriti. Okey, ada apa alasan? Hadis dah nampak clear. Boleh pula dia kata tak wajib. Sebab tu kita bila tengok ada ulama yang kadang-kadang dia kita kena tahu bukan semua yang dia tak amalkan hadis tu dia tak tahu hadis berkenaan ataupun tak sampai hadis berkenaan. Kemungkinan dia ada tafsiran dia yang lain. Kita ambil dulu. Kebanyakan ulama kata siapa nak pegang Quran wajib wudu. Inilah fatwa dalam mazhab Syafi'i, inilah fatwa hatta Ibn Baz, Ibn Utsaimin, mula-mula pandangan yang lain, akhirnya dia juga kata wajib berwudu. Hampir kebanyakan. Ibn Taimiyah sendiri wajib wudu nak pegang Quran. Tapi macam mana boleh ada pendapat yang kata tak wajib ni? Kita bincang. Yang pertama, apa hujah jumhur? Hujah pasal nak kata wajib sesuatu benda tu kena ada hujah. Hujah golongan jumhur yang pertama ialah firman Allah Ta'ala, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Dia adalah Quranul Karim pada kitab yang maknun, maksudnya di lauh mahfuz. Tidak memegangnya melainkan orang-orang yang melainkan bukan orang, melainkan mereka-mereka yang membersihkan diri, mereka-mereka yang suci, bersih. Kata jumhur, dalil yang ni dalil dia. Dalil yang kedua, hadis ni. Jadi berapa dalil? Dua dalil. Golongan yang tidak setuju, mereka ni minoriti. Mereka kata ayat Quran tu tak boleh jadi hujah. Sebab Quran tu cerita kitab di lauh mahfuz. Maksudnya dia bercakap tentang malaikat, dia bukan cakap tentang orang. Ayat sama, tapi faham berbeza. La yamassuhu illal mutahharun, tak pegang Quran itu melainkan mutahharun. Allah bercakap tentang malaikat sebab dia cakap tentang fi kitabin maknun. Di kitab di lauh mahfuz. Dia bukan cerita-cerita dunia ni, cerita
Ini cerita luar daripada alam dunia. Okey. Sekarang ada hadis. Mereka ni kata, hadis boleh diberikan beberapa penafsiran. Tapi yang bagi pendapat ni tak kuatlah. Antara golongan yang bagi pendapat ni ialah Ibn Hazmin Al-Andalusi. Orang mana tu? Orang Andalus yang terkenal. Yang kitab dia Al-Muhalla yang saya sebut, dan saya selalu sebut juga, kadang-kadang Ibn Hazmin ada pandangan-pandangan dia yang luar biasa, yang mana orang lain akur. Ketika zaman dia di Andalus dahulu, dia dianggap jago, dia mazhab literalis, faham selapih ya. Tapi dia telah menang dalam banyak debate, sehingga akhirnya tokoh-tokoh Maliki datang, ada yang melewaskannya, kemudian mazhab dia bertambah slow. Tapi kitab dia terkenal, Muhalla. Tapi Ibn Hazmin kata, tak. Pertama, Ibn Hazmin dhaifkan hadis ni. Kemudian orang yang terima hadis ni, mereka kata perkataan tahir, bersih tu, boleh jadi maksud bersih akidah dia. Kerana Allah kata, innamal musyrikuna najisun. Sesungguhnya orang musyrikin itu najis. Bukan badan najis. Apa najis? Akidah dia najis. Maksudnya, Quran hanya dipegang oleh orang mukmin, jangan bagi kat tangan orang kafir. Tahir di situ. Jumhur tolak. Jumhur kata, mana ada dalam Quran namakan mukmin, muttaqin, salihin, tahirin? Tak ada. Dia tak, tahirin tak ada. Muttaqin muttaqin, salihin semua ada. Salah satu nama mukmin, tahirin tak ada. Ini jumhur tak setuju. Kedua, dia kata boleh jadi tahir, maksud dia bersih daripada najis. Jadi kita kalau tangan najis, jangan pegang Quran. Itu boleh tafsiran kedua. Tafsiran yang ketiga, dia kata boleh, maksudnya ialah bersih daripada hadas besar, berjunub. Seperti mana wanita yang berjunub, kan? Orang yang berjunub tak masuk duduk dalam masjid. Demikian dia tak boleh pegang Quran. Sebab dia pun tak baca Quran, tak boleh baca Quran, tak dia tak pegang Quran. Yang keempat, tafsiran dia, hendaklah bersih daripada hadas kecil dan besar, maksudnya wajib berwuduk. Yang keempat ni jumhur pakai. Apa alasan golongan yang kata bahawasanya tak perlu berwuduk ni? Antara alasan mereka, mereka kata Nabi SAW telah hantar surat menyurat kepada Maharaja. Di dalam surat itu ada tulis Al-Quran. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'da arbaban min dunillah. Ayat Quran tu, wahai ahlul kitab, mari kepada kalimat yang sama antara kami dan kamu. Jangan kita syirikkan Allah, jangan kita menyembah jangan kita mensyirikkan Allah, jangan kita ambil sembahan selain daripada Allah. Itu ayat Quran. Jumhur jawab, yang tu ayat Quran, tapi yang tu bukan Quran sebiji. Itu potongan daripada ayat Quran. Itu kami tak ada masalah. Kami kata Quran ni tak boleh. Tetapi jika kita teliti keseluruhan hujah dan masalah lebih ni kan, saya tengoklah setakat yang saya faham, hujah jumhur kuat dalam masalah ni. Empat mazhab kata pegang Quran kena ada wuduk. Walaupun seketika dulu saya pun rasa macam Ibn Hazmin kuat hujah dia. Tapi jawapan jumhur kuat. Kemudian sesuailah juga dengan tabiat memuliakan Quran itu sendiri. Melainkan budak-budak yang nak belajar ataupun pegangan itu hanyalah juzuk-juzuk,
macam muqaddam sahaja, bukan Quran keseluruhan, mereka kecualikan. Kemudian para ulama bincang, tak boleh pegang. Macam mana kalau orang tu bawa kotak, dalam tu ada Quran? Dia kata hantar kotak. Mereka kata yang maksudkan tak boleh pegang ni, pegang terus kepada Quran. Termasuk kita pegang kulit Al-Quran, itu kulit Quran yang berkaitan dengan Quran, yang terikat dengan Quran. Tapi kalau kita bawa Quran, dalam tu ada kotak, dalam tu ada Quran, dan buku-buku lain dan juga Quran, ataupun kotak yang dalam itu ada Quran, ia tak termasuk dalam makna ini pada sebahagian besar ulama. Yang dimaksudkan yang kena pegang berwudu apabila memegang terus Al-Quran, mashaf Al-Quran, walaupun pegang kepada ghilaf ataupun balutan yang di luar Al-Quran itu yang membaluti Al-Quran, pada sisi jumhur para ulama wajib berwudu. Maka itu adalah pandangan dan pegangan yang lebih ihtiyat, yang lebih selamat, dan kerana itu adalah pegangan kebanyakan para sahabat. Tapi kalau ada orang yang berpendapat tak wajib ambil wudu pegang Quran, kita kata pendapat tu dhaif, tapi kita tak kata dia sesat. Sebab pendapat itu juga ada Hasan al-Basri pendapat yang sama. Muhammad ibn Sirin ada pendapat yang sama. Salah satu qaul dalam Abu Hanifah dikatakan ada pendapat yang sama. Namun begitu, bila kita nak pegang Quran, hendaklah kita berwudu kerana hadis yang disebut di dalam riwayat ini. Wallahu ta'ala a'lam.